Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan, bukan rancangan lah, pertemuan kita di Alam Maya membincangkan berkenaan dengan pendidikan Islam. Kali ini bersama dengan saya, Cikgu Cabuk. Cikgu Cabuk hari ini akan bercerita berkenaan dengan ibadah pendidikan Islam tahun 3. Jadi, dalam bab ibadah ni, kenapa kita nak belajar tentang ibadah ni? Kenapa kita nak belajar tentang ibadah? Mudahnya nak faham kenapa kita kena belajar pasal ibadah, kerana kita ini abid. Kerana kita ini adalah abdun. Kita ini adalah hamba dan orang yang melakukan penghambaan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara kita nak memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu dipelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru di peringkat sekolah rendah lagi, bahkan di peringkat prasekolah lagi, kita telah diperkenalkan dengan pelajaran pendidikan Islam. Bahkan pendidikan tidak formal turut berlaku di rumah lagi. Seawal kita dilahirkan, kita telah diperkenalkan oleh ibu dan ayah kita serta penjaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini sebagai seorang Islam, seorang yang mengaku bahawa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita ingin mendalami dan memastikan bahawa penghambaan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti mengikut aturan dan peraturan yang betul. Tidak terkeluar daripada petunjuk syariat, tidak terkeluar daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi ibadah ini fokusnya kepada apa? Dalam pelajaran ibadah yang kita belajar sama ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 adalah berfokus kepada soal fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey. Baik. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang pertama. Dalam ibadah untuk tahun 3 kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, bersuci daripada hadas. Yang kedua, kita akan belajar solat yang sempurna. Yang ketiga, kita akan belajar apa itu sunat abad dan juga sunat hayat. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bersuci daripada hadas. Tengok daripada darjah 1 masih lagi bab menyucikan diri, darjah 2 masih lagi bab menyucikan diri, darjah 3 pun masih lagi bercerita tentang cara menyucikan diri. Kerana apa? Kerana menyucikan diri itu sangat penting untuk memastikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Menyucikan diri. Dasarkan buku teks muka surat 80. Kita akan berbicara hari ini, kita bukan lagi bicara soal nak menyucikan najis. Itu kita dah belajar dalam darjah 2. Tapi hari ini kita nak belajar berkenaan dengan apa itu hadas. Orang duk sebut tentang hadas. Hadas ni apa? Okey. Berdasarkan buku teks ini, semua boleh baca. Ini hadas. Macam mana ejaan? Ha, dal, sa. Ha, dal, sa. Okey. Murid-murid dah bersedia? Okey. Kalau dah bersedia, baik kita tarik nafas. 1, 2, 3. Baik. Hadas ialah kekotoran maknawi. Nanti kita tahu apa itu maknawi. Kekotoran maknawi pada mana? Kat mana? Pada diri seseorang yang kekotoran itu menyebabkan apa? Terhalangnya ataupun menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Maksudnya, hadas ni apa? Hadas ini adalah kekotoran maknawi, satu kekotoran pada diri kita yang menyebabkan kalau ada kotor ini, ada kekotoran ini menyebabkan kalau kita buat ibadah kita tidak diterima.
Dan disebabkan itulah ia disyaratkan untuk bersuci. Jadi macam mana untuk bagi diterima kita punya ibadah itu? Ada syaratnya. Syaratnya kita perlu bersuci. Okey. Jadi bersuci, macam mana bersuci tu? Bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas. Baik. Kita tengok. Tadi kita sebut tentang maknawi. Baik, di sini ada info. Sebenarnya dalam buku teks ni, kenapa saya suka guna buku teks? Dalam buku teks, dia dah buat supaya kita ni mudah faham. Cuma mungkin masalah kita ni mungkin tak berapa nak lancar ataupun tahu nak baca Jawi. Tapi kalau kita pandai baca Jawi, sebenarnya dalam buku teks ini dah membantu kita sangat banyak untuk memahami apa yang kita belajar. Baik, di sini ada glosari ataupun info berkenaan dengan apa itu maksud hadas tadi. Baik, kita tengok. Kekotoran, satu-satu dia bagi. Okey, kekotoran, apa itu kekotoran? Kekotoran yang tidak boleh dicapai oleh deria. Maksudnya kekotoran yang macam mana ni? Kekotoran apa maksud kekotoran di situ? Kekotoran yang tak boleh dicapai oleh deria. Maksudnya deria apa? Deria rasa, deria-deria yang kita ada. Okey, tak tercapai. Kita tak boleh nak pegang. Kita tak boleh nak sentuh dia. Tak boleh nak ambil dia buang. Buat macam mana pun kita tak boleh nak ambil dia buang. Melainkan dengan caranya yang tersendiri. Dengan cara tertentu. Baik. Jadi maknawi pula apa? Seperti berhadas kecil atau besar. Secara maknanya, ia adalah kotor. Tapi kita tak nampak. Itu maksud maknawi. Secara maknanya, dia kotor. Tetapi kita tak nampak. Faham tak? Siapa tak faham? Cuba fikir. Okey. Saya ulang sekali lagi. Hadas ialah kekotoran maknawi. Maksudnya satu kekotoran yang kita tidak boleh pegang, ambil dia buang. Kalau macam contoh, kalau kena tai anjing contohnya. Kalau kena tai anjing, kita boleh ambil tai anjing tu kita buang. Dah buang tai anjing tu, kita tahu cara basuh dia macam mana. Kita belajar cara basuh dia. Begitu juga kalau terkena air kencing sekalipun, kita tahu macam mana kita nak buang. Kita boleh ambil lagi. Tapi boleh kita rasa lagi. Tapi kalau hadas ini kekotoran maknawi, secara maknanya kita tahu bahawa dia adalah hadas. Tapi kita tak boleh nak ambil dia buang. Kita tak boleh nak ambil dia buang macam tu je. Tak boleh nak angkat buang macam tu je. Dia mesti ada cara dia tersendiri. Cara dia macam mana? Okey. Nanti kita akan belajar macam mana cara untuk menyucikan hadas. Perkara pertama dalam agama ialah memahami dan mengetahui serta mengenali sesuatu sebelum kita pergi lebih dalam. Jadi cara untuk kita belajar apa-apa pun first thing first. Dalam kita nak belajar, kita kena perkara pertama sekali kita kena letak dalam otak kita ni, kita kena kata apa yang aku perlu tahu pasal benda ni. Perkara apakah ini? Ini tentang apa? Apakah benda ini? Itu soalan yang pertama. Ataupun paling mudah dalam bahasa pasar kita, ni pasal apa ni? Ni nak cerita pasal apa ni? Ni benda ni apa benda ni? Kan? Ni benda apa ni? Kalau dalam bahasa pasar kita dah kan? Ni benda apa ni? Kan? Ni sebut pasal hadas ni apa benda ni? Kita tak tahu. Kan? Kita nak tanya. Bila kita tanya macam tu, baru kita akan cari. Jadi, ni cuba habak mai ni hadas ni apa? Ni saya nak habak pi. Saya nak habak pi, hadas ni pasal apa? Baik, bila sebut pasal hadas, kekotoran maknawi ini terbahagi kepada dua. Bila sebut pasal hadas, kekotoran maknawi ini terbahagi kepada dua. Yang pertama namanya hadas besar. Yang kedua namanya hadas kecil.
Okey, cuba ulang. Yang pertama apa? Yang pertama hadas besar. Yang kedua apa? Hadas kecil. Baik. Pulak dah. Tadi sebut pasal hadas. Okeylah, faham dah lah kan? Hadas tu adalah kotoran maknawi. Tetapi apa benda pula tiba-tiba ada tambah ni besar pula dah. Lepas tu kecil pula dah. Allah cikgu. Susah lah. Kalau susah, kita kena tahu. Okey, hadas besar tu apa? Hadas besar ialah sesuatu yang menghalang orang tu nak melakukan ibadah sampai tahap dia tu kena buat apa? Dia tu kena mandi wajib. Jadi dia nak buang hadas besar ni, adalah dengan cara mandi wajib. Kenapa? Hadas besar itu menghalang dia dari melakukan ibadah dan caranya hanya satu, iaitu melakukan mandi wajib. Manakala hadas kecil ni nama pun kecil, tak perlu sampai mandi. Untuk menghilangkan hadas kecil, cukup sekadar berwudu. Baik, kita pergi dulu kepada hadas kecil. Paling mudah sekali kita nak faham ialah hadas kecil. Sebab apa? Hadas besar ni, budak darjah 3 belum tentu lagi kamu jumpa. Mungkin ada budak paling awal pun mungkin budak perempuan. Kakak-kakak ni mungkin dah ada yang perlu mengeluarkan diri daripada hadas besar. Macam mana? Dengan cara mandi wajib. Tetapi untuk hadas kecil, semua orang dah tahu. Macam mana cikgu? Baik, siapa di sini pernah berwuduk? Cuba angkat tangan. Saya tak nampak. Jujur pada diri sendiri. Angkat tangan. Okey, baik. Semua orang pernah berwuduk. Kerana apa? Sudah pasti seawal kamu prasekolah, ataupun sebelum kamu prasekolah lagi, ataupun kamu kecil lagi. Bahkan sudah pasti di darjah 1 kamu telah diajar bagaimana cara untuk berwuduk. Kan? Jadi, kenapa kita wuduk? Soalan dia. Sebab kita nak solat. Kenapa orang wuduk? Kerana dia nak pergi haji, nak buat tawaf. Kenapa orang wuduk juga? Kerana nak baca Al-Quran. Sebab itu kita berwuduk. Jadi sebelum berwuduk tu, apa nama dia? Nama dia hadas kecil. Maksudnya, walaupun kita dah mandi, walaupun kita dah cuci diri kita daripada najis dan sebagainya, kita masih lagi belum betul-betul suci. Maksudnya suci peringkat pertama, suci peringkat kedua. Suci peringkat yang seterusnya ni, ini peringkat ni saya yang sebut sendiri. Bukan lagi kata, saya tak jumpa pun dalam kitab peringkat-peringkat ni. Ini saya nak bagi kamu mudah faham. Okey, cuba kamu bayangkan. Okey, sekarang ni kamu kena tek anjing, ataupun kamu kena air kencing. Kemudian kamu dah cuci-cuci apa semua, dah ikut cara yang kita dah belajar tu. Kemudian, apa nak buat? Nak semayang. Nak kena buat apa? Nak kena ambil wuduk. Kenapa kena ambil wuduk? Sebab diri kita tidak suci. Inilah dinamakan maknawi. Secara maknanya yang kita boleh faham bahawa kita ni tak suci lagi. Tak betul-betul suci. Kalau nak suci betul-betul macam mana? Kenalah berwuduk, barulah boleh menunaikan ibadah. Nak bagi tahu dekat kita bahawa ibadah ini adalah satu benda yang sangat suci. Satu benda yang sangat suci. Kerana apa? Bila kita beribadah, kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Cerita sekarang ni cerita tentang ibadah khusus. Ibadah yang dah ditunjukkan caranya, iaitu solat, tawaf, baca Al-Quran. Jadi nak solat ni, bila nak solat, nak bertemu dengan Allah, nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan senang-senang. Bukan boleh kita main suka-sukanya, main pada supermarket dengan air wuduk tak ada apa semua, kan? Kita terus semayang.
tanpa berwuduk. Tak boleh. Maksudnya sebelum menunaikan solat, wajib pada kita kena ada wuduk. Sebab apa? Sebab sebelum orang itu, orang yang tidak berwuduk, maksudnya dia berada dalam keadaan tidak suci sepenuhnya. Iaitu dia berada dalam hadas kecil. Dia berada dalam hadas kecil. Tapi susah dah nak bagi hilang hadas kecil ni. Tak susah. Tak susah. Iaitu kita sentiasa berwuduk. Orang yang sentiasa berwuduk nanti di akhirat nanti wajahnya akan bercahaya. Dia akan bercahaya. Jadi tak rugi kalau kita wuduk. Jadi kalau kita rasa, aku dalam keadaan berhadas kecil lah. Macam mana ni? Tak sukalah. Tak suci betul lah. Kalau tak suka, ambillah wuduk. Dapat pahala. Kan? Diri sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, baik. Yang itu kita dah belajar juga tentang wuduk. Jadi hadas kecil ni sebenarnya kita dah belajar. Sebab itu dalam berwuduk, kalau kamu tengok ustaz-ustaz kamu ada mengajarkan kepada kamu 2 jenis niat. Betul tak? 2 cara niat. Bahasa Arab. Yang pertama, yang biasa kamu baca, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Betul? Semua orang hafal yang itu. Dan juga ada yang dalam buku dia tulis apa? Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kamu dah belajar tentang hadas kecil, cuma mungkin kamu tak perasan. Okey, baik. Jadi hari ini yang penting sekali adalah kita nak memahami apa itu hadas besar. Minta maaf ada gangguan sikit. Okey, baik. Hadas besar, macam saya sebut tadi, hadas adalah sesuatu yang berbentuk kekotoran maknawi yang menghalang diri kita dari sahnya ibadah kita tu. Jadi, hadas besar ni, dia nama pun besar. Dia bukan kecil. Bila dia besar, maksudnya wuduk tak boleh bagi hilang hadas ni. Kan? Wuduk tak boleh bagi hilang hadas ni. Hanya dengan mandi wajib sahaja. Pula dah. Tapi cikgu ada satu soalan. Macam mana kita boleh jadi hadas besar? Siapa yang rasa fikir macam tu sekarang? Siapa yang dengar ni dia ada rasa fikir macam tu. Dia tengah fikir macam tu. Bagus. Kalau orang tu berfikir macam tu, kamu dah mendepani pemikiran saya. Kamu dah tak sabar-sabar lagi nak tanya saya kan. Orang macam ni orang yang hebat ni. Jadi semua orang adalah hebat. Kamu yang mendengar ni pun hebat. Sebab apa? Kamu masih lagi boleh bertahan mendengar sampai sekarang. Ini celoteh ni. Celoteh cikgu cabut berkenaan dengan bersuci daripada hadas. Baik. Jadi soalan tadi sebut pasal hadas besar. Cikgu sebut pasal hadas besar kan. Kami tak tahu ni apa benda hadas besar. Pasal apa boleh jadi hadas besar tu? Kalau hadas kecil tu tahulah kan. Maksudnya kalau orang tu macam dalam keadaan biasa, kalau dalam keadaan kita biasa, kalau tak ada apa-apa, kita tak ambil uduk, maksudnya kita dalam keadaan hadas kecil. Tapi kalau kita ambil uduk, kita keluar daripada hadas kecil. Faham dah? Masalahnya ni hadas besar ni apa benda pula cikgu? Kami tak pernah dengar cikgu. Ni nak abang pi. Ni nak bagi tahu ni bahawa hadas besar ini terjadi disebabkan oleh ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Hadas besar ni kalau nak mudah faham, saya ada lagu. Tapi suara saya tak sedap lah. Saya boleh nyanyi. Kamu boleh ikut dan boleh menghafal lagu ni. Bila keluar haid ni. Sekejap. Saya pun nak kena ingat dulu. Lagu ni dah hampir 4 tahun saya buat. Belum dikeluarkan lagi. Sebab apa? Tak sedap. Kalau sedap tu lama dah keluar kan. Okey. Baik. Lagunya berbunyi gini. Bila keluar haid kita mandi wajib. Bila keluar nifas kita mandi wajib. Bila keluar mani kita mandi wajib. Bersetubuh pun mandi wajib.
Kita gembira bila ada kelahiran orang yang beranak, mesti mandi wajib. Kita bersedih bila ada kematian orang yang apa? Orang yang mati mesti dimandikan. Orang mati mana boleh mandi sendiri. Jadi 5 perkara yang orang tu kena mandi sendiri, kena buat sendiri. Tapi yang keenam ni orang lain kena tolong buat. Jangan sampai 5 perkara ni kita buat, tapi yang keenam, 5 perkara ni kita tak buat, tiba-tiba yang keenam tu orang buat. Baik, saya ulang sekali lagi lagu tadi. Supaya kamu boleh ingat. Bila orang tanya sebab apa mandi wajib, orang tanya, kenapa mandi wajib? Kenapa kamu perlu mandi wajib? Orang tu tiba-tiba mamat rap ni datang pula. Mat, kenapa kena mandi wajib? Kenapa kita kena mandi wajib? Cuba bagi tahu. Boy, nak tanya soalan pun dalam rap. Tak apa, kita jawab bukan rap. Kita jawab ikut lagu tadi. Macam mana lagu dia? Bila keluar haid kita mandi wajib. Bila keluar nifas kita mandi wajib. Bila keluar mani kita mandi wajib. Bersetubuh pun mandi wajib. Kita gembira bila ada kelahiran orang yang beranak, mesti mandi wajib. Kita bersedih bila ada kematian orang yang mati, wajib dimandikan. Macam tu lah lagu dia. Soalan dia kat situ, cikgu tak ada pun sebut tentang orang beranak. Nak cari mana perkataan beranak? Kat sini keluar mani ada tadi dalam lagu. Nifas ada dalam lagu. Haid ada dalam lagu. Mati pun ada dalam lagu. Bersetubuh ada dalam lagu. Tapi orang beranak tu apa cikgu? Beranak tu wiladah. Cuma nak bubuh dalam lagu, tak berapa nak sedap perkataan tu nak sebut. Wiladah dalam lagu. Takut terbelit pula lidah. Jadi saya sebut orang beranak. Beranak dalam bahasa Melayunya, beranak dalam bahasa Arabnya wiladah. Baik. Jadi bila orang tanya 6 perkara yang menyebabkan kita berhadas besar, sampai kena mandi wajib, maka jawablah begitu. Ingat lagu tu, kemudian jawab. Kalau tak ingat nak buat macam mana cikgu? Kalau tak ingat lagu, kamu ingatlah yang ini. Kalau tak ingat, kalau tak mau ingat, boleh tak cikgu? Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah ilmu fardu ain. Fardu ain ni wajib kita belajar, wajib kita amal. Kalau kita tak ingat, macam mana kita nak beramal? Kalau tiba-tiba nanti kita keluar mani. Mani ni apa cikgu? Mani ialah cecair putih yang keluar daripada orang lelaki. Cikgu, macam mana cikgu? Baik, sekarang kamu duduk kat rumah, ada mak ayah kamu, ada tok wan kamu, ada nenek kamu, tanya, apa itu mani? Dia orang ada bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, bahasa yang sesuai untuk kamu faham apa itu mani. Okey. Baik. Sebab kalau saya cerita dekat sini pun susah juga. Kan? Takut nanti kamu kata, apa cikgu ni melucah ke apa ke? Tak. Tanyalah orang tua kamu dekat rumah. Apa tu? Kalau tak faham nanti bila pertemuan kita ada peluang untuk kita berjumpa ataupun kamu jumpa siapa-siapa, kamu boleh bertanya hasil daripada pertanyaan kamu, penerangan orang tua kamu kat rumah tu nanti. Kamu tak faham, baru tanya lagi sekali. Apa itu mani? Sebab benda-benda yang sensitif ni eloknya diberitahu, diceritakan oleh ibu bapa tu sendiri. Baik. Jadi 6 perkara yang kita belajar ni, yang menyebabkan hadas besar ni, wajib kita tahu. Yang berlaku pada semua orang, kepada semua perempuan,
Semua orang pula dah, semua perempuan pula minta maaf bila dah banyak cakap ni, tersasul sikit. Baik, yang berlaku kepada lelaki hanya 1, 2, 3. Jangan ada lelaki yang mengada-ngada nak kata kami pun nak ada haid juga cikgu, kami pun nak wiladah juga cikgu, kami pun nak nifas juga cikgu. Tak ada. Jangan duk mengada-ngada. Kerana apa? Yang ini 3 benda ini adalah khusus untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Kalau lelaki tu ada, maksudnya itu lelaki jadi-jadian. Kalau perempuan tu tiba-tiba dia kata saya tak datang haid pun, saya tak wiladah pun, saya tak nifas pun, saya keluar mani je, saya keluar mani je dengan mati je. Tapi kalau dia dah mati, takkan dia nak cakap lagi, betul tak? Kan? Itu pun kena cek juga. Mustahil kan? Orang perempuan tak datang benda ni, melainkan dia adalah anak yang kecil. Baik, orang perempuan biasanya seawal 9 tahun dah datang. Datang apa? Datang haid. Haid ni apa pula cikgu? Haid ni darah merah yang keluar daripada kemaluan orang perempuan. Kemaluan orang perempuan ni apa? Kemaluan orang perempuan, tanya orang perempuan sendiri. Orang lelaki tak payah ambil tahu. Ni budak-budak lelaki ni, yang kawan-kawan kamu ni, yang lelaki ni tak payah ambil tahu. Kemaluan orang perempuan, dia tahulah. Dia tu perempuan, betul. Nanti daripada kemaluan tu akan keluarlah darah. Jangan terkejut. Jangan terkejut menjerit satu kampung pula dengar. Kan? Oh mak, tolong. Ingatkan apa benda? Rupanya keluar darah. Itu namanya darah haid. Darah haid ni berapa lama keluar? Keluarnya lebih kurang dalam paling maksimum 15 hari. Dan perkara tentang haid ni juga, kalau kamu nak tahu, kamu tanyalah mak kamu kat rumah tu dulu. Kalau dah tak faham nanti ataupun rasa keliru, barulah jumpa dengan ustazah dekat mana-mana ke. Kalau PKP ni panjang, kenalah jumpa kat mana-mana, ataupun WhatsApp ke, ataupun apa-apa sahaja cara yang boleh merungkaikan ataupun mengeluarkan kamu daripada ketidakfahaman kamu. Baik, haid. Haid ni tanya. Haid ni macam mana mak? Nenek, haid ni macam mana nenek? Kamu jangan pergi tanya pak kamu. Kamu jangan pergi tanya pakcik kamu. Dia orang nak cerita pun pening. Kan? Kalau saya nak cerita pun pening. Kalau saya kata haid itu keluarnya daripada kemaluan kita ni akan keluar darah, saya mana sama dengan kamu. Orang lelaki tak akan keluar darah daripada kemaluan dia. Kalau orang lelaki keluar darah daripada kemaluannya, itu namanya penyakit. Itu kena pergi jumpa doktor. Itu kencing berdarah nama dia. Baik. Ataupun satu lagi, keluar ikut punggung. Itu buasi namanya. Ingat haid ialah darah yang keluar ikut kemaluan. Kenapa saya mentionkan kemaluan? Supaya kamu dapat membezakan. Kalau keluar ikut punggung, itu bukan haid. Yang keluar ikut punggung itu adalah buasi. Darah buasi. Itu darah sakit. Okey, baik. Nifas ni apa pula cikgu? Nifas ni adalah darah yang keluar bila? Yang keluar masa orang tu beranak. Jangan pula ada ni yang darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 tiba-tiba, cikgu, semalam saya ada keluar darah nifas. Takkan keluar darah nifas, melainkan orang tu beranak. Kamu keluar sekali dengan darah nifas mungkin ada. Masa bila? Masa kita baby dulu dalam perut mak kita dulu, kita keluar sekali daripada perut tu, ada darah, itu darahnya namanya darah nifas. Ada juga kejadian, kenapa kalau darah nifas ni keluar masa bila? Darah nifas ni keluar masa orang tu beranak. Seseorang yang beranak, dia akan keluar darah nifas. Sebab itu, mak kamu yang baru melahirkan baby, melahirkan adik ataupun kakak kamu ataupun siapa saja daripada keluarga kamu yang beranak, dia akan pakai macam tuala pampers wanita tu. Untuk apa? Untuk menyejat darah yang keluar daripada kemaluan dia. Sebab apa? Orang yang beranak tu dia keluar melalui kemaluan, maka nanti darah tu pun akan keluar ikut situ juga.
Okey. Jadi wiladah. Cikgu kalau dah ada darah ni kenapa nak ada wiladah lagi? Wiladah ni maksudnya orang yang beranak. Tak kira lah sama ada orang tu beranak secara normal ataupun dia beranak ikut tingkap. Beranak ikut tingkap ni macam mana pula cikgu? Beranak ikut tingkap ni maksudnya dia terpaksa bedah, kan? Dah terang tak boleh nak keluar. Takut baby tu lemah, takut baby tu meninggal dalam perut dan sesuatu yang lain, macam-macam lah. Jadi, maka terpaksa bedah. Bila terpaksa bedah, keluar ikut perut. Itu pun namanya beranak. Ini mesti ada yang nak tanya. Cikgu, boleh tak keluar ikut mulut? Tak boleh. Kalau yang keluar ikut mulut, itu namanya muntah. Bukan beranak, ya. Keluar ikut mulut, muntah. Mana ada orang memuntahkan anak? Orang beranak adalah. Okey, baik. Jadi 6 perkara ni akan terjadi. Bila terjadi sahaja 6 perkara ni, bila 6 perkara ni terjadi, barulah namanya hadas besar. Barulah nama kita berhadas besar. Mana dalilnya cikgu? Pandai-pandai je cikgu cakap. Bila keluar terjadinya 6 perkara ni nak kena mandi. Mana dalilnya cikgu? Dalil tu apa pula? Dalil tu bukti. Cikgu mai dari mana ni? Cikgu sembang saja ke apa ni cikgu? Kan cuba cikgu habaq mai. Macam mana cikgu tahu ni kami nak kena mandi ni? Ni. Nak habaq pi kata dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala ada sebutkan di dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surah Al-Maidah ni, wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya apa? Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Dia nak abang itu kata bersucilah. Kalau kita berjunub, bersucilah. Bila sebut berjunub, maka benda-benda yang lain ni pun ada disebutkan dalam dalil-dalil lain-lain. Apabila berlakunya benda-benda yang lain ni pun kena bersuci. Ini salah satu daripada satu dalil yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Baik. Panjang tajuk ni betul. Tajuk ni panjang dan perlu penerangan. Dia tak boleh nak tunjuk-tunjuk slide macam tu je. Ini kita belum lagi. Esok bila kamu dah besar, teruslah mengaji, belajar pendidikan Islam. InsyaAllah kamu akan belajar lagi tentang lebih dalam lagi berkenaan dengan bab ni. Sampaikan kalau orang perempuan tu cerita tentang haid ni boleh jadi satu kitab. Cerita yang tak jadi satu kitab panjang sangat adalah cerita berkenaan dengan orang lelaki. Orang lelaki ni kurang sikit cerita dia. Bersetubuh ni macam mana cikgu? Soalan. Daripada tadi lagi kami nak tanya. Bersetubuh ni apabila dua tubuh menjadi satu. Itu namanya bersetubuh. Nanti darjah 6 nanti kamu tanya lagi sekali cikgu. Dalam pelajaran pendidikan kesihatan ada cerita tentang perkara ni juga. Darjah 6 ke darjah 5 saya tak ingat lah. Tapi yang pasti kalau darjah tingkatan 3 kamu akan belajar juga berkenaan dengan benda ni. Dalam sains dan sebagainya. Okey. Jadi yang penting bila berlaku 6 perkara ini kita kena buatlah kena mandi wajib. Supaya apa? Supaya kita keluar daripada hadas besar tu. Supaya kita ini tidak terus kekal kotor. Apa hukumnya kalau kita sengaja membiarkan? Malas lah. Nak kena mandi pula. Kan? Apa hukumnya? Hukumnya haram dan berdosa. Alah cikgu, hukum haram je cikgu. Hukum dosa je. Masalahnya kalau haram berdosa tu dapat duit tak apa dia. Oi. Masalahnya haram berdosa tu dapat neraka. Itu yang masalah. Yang lebih masalah ada orang melawak lah. Ni orang melawak, orang habaq kata, saya risau cikgu. Pasal apa? Pasal apa risau sangat ni? Berkerut dahi habis ni pasal apa ni? Saya tak tahu nak habaq macam mana cikgu. Tapi nak kata cikgu, dia ni duk seman deras sangat. Dia buat benda tu, duk buat tak tahuan ni cikgu kan.
Sampai tahap saya pun risau tu. Pasal apa hang risau? Yalah kut-kut sat lagi, dia mati duduk sebelah kubur saya, risau. Oh, ni, memanglah. Tu orang melawak. Orang kata sampai orang tahap macam tu. Orang punya nak khabar kata janganlah buat jahat tu. Sampai apa? Sampai takut sat lagi orang sebelah pun teranayut, tak boleh tenang duduk. Tapi tak adalah macam tu. Sebab bila kita masuk dalam alam kubur nanti alam yang berbeza. Nak cerita lebih, kena dia satu bab yang lain. Kena pergi tanya ustaz-ustaz yang lain. Ni cikgu tak reti nak cerita bab tu. Sebab apa? Satunya kamu darjah 3 lagi. Cukuplah kamu belajar benda-benda yang asas ni dahulu supaya kamu faham dan kamu tak pening kepala. Sedangkan saya cerita tentang tajuk bersuci daripada hadas ni pun sebenarnya kamu dah pening kepala ni. Panjangnya cikgu. Ni tu dah tentu kalau ada mak ayah sekali ke tok wan ke nenek yang duduk dengar sekali ni pun kata tu dia panjangnya mengajar. Baru satu muka surat 80 dengan 81. Inilah pendidikan Islam. Pendidikan Islam dia bukan bercerita sekadar mengapai, tapi pendidikan Islam dia memerlukan kepada penerangan. Nak tunjuk ikut slide saja tak boleh. Tapi nak kena terang. Bila terang sudah pasti akan panjang sikit. Kalau tak terang tak faham. Bila tak faham takut sesat. Bila sesat jadi apa? Jadi menyesatkan. Bila menyesatkan tu dia tak tahu. Takut tak boleh nak panggil balik ni. Kalau boleh keloi lagi tak apa. Kalau dah tak boleh nak keloi dah, kalau kita tak boleh nak panggil dah, bahaya. Okey, baik. Jadi itu sekadar saya rasa kalau saya nak sambung dalam muka surat yang seterusnya pun sangat panjang. Jadi cukup dulu untuk bahagian pengenalan, sekadar memahami dan mengetahui apa itu hadas, apa itu hadas besar, apa itu hadas kecil, kenapa kena buat, kena bersuci, apa perkara yang menyebabkan sesuatu itu menyebabkan kita kena bersuci, apa benda yang hanya perlukan wudu, apa benda yang memerlukan kepada mandi. Okey, kalau pasal wudu tadi, cerita dia hadas kecil ni, cerita dia pasal perkara-perkara yang membatalkan wudu semua tu dalam hadas kecil. Maksudnya bila hadas kecil ni akan terangkat apabila terbatalnya wudu. Kita akan menjadi berhadas kecil apabila kita tak ada wudu. Bila kita ada wudu, maka kita keluarlah daripada hadas kecil menjadi suci. Tapi kalau berlaku 6 perkara tadi, 6 perkara yang sebut tadi, 6 perkara ni kalau berlaku pada diri kita satu hari nanti, maka kita ketahuilah bahawa kita telah berada dalam keadaan berhadas besar. Baik, mati ni dia tak panggil lah mandi wajib. Mati ni kita panggil mandi jenazah. Kita kenali sebagai orang mandi mayat. Itu mandi wajib tu. Sebab itu dia kena ratakan air keseluruhan badan dan sebagainya. Baik, cara mandi wajib ni. Cara mandi wajib. Cara mandi wajib ni nanti kita buat satu video lain lah. Kita buat satu video lain. Tapi cukup untuk kita faham, ataupun saya akan kepilkan sekali lah dalam video ni cara mandi wajib. Boleh tengok video selepas ni, mudah. Dia dah ada video dalam YouTube apa semua tu kan. Kita pinjam apa yang orang dah buat, ataupun saya cuba buat sendiri ke, pakai anak patung anak-anak saya, supaya semua orang boleh faham, insya-Allah. Baik, jumpa lagi dalam video pembelajaran akan datang. Bukan sahaja dalam bidang pendidikan Islam, tapi juga banyak bidang-bidang yang lain yang saya tahu pada orang, yang saya rasa benda tu betul dan kita boleh kongsi, yang boleh manfaatkan bersama. Kita akan manfaatkan bersama kerana semua ilmu ini di atas dunia adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun ilmu yang terkecuali daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu sahaja untuk hari ini. 3 minit 18 saat, 19 saat, 20 saat bersamaan dengan
hari Isnin 20 April. Kita masih ber-PKP. Kita jumpa lagi dalam masa yang akan datang, insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.